Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam pelajaran fiqh bersama-sama saya Ustazah Aisyah. Baik, untuk pelajaran fiqh pada kali ini masih lagi dalam tajuk yang sama seperti pembelajaran minggu-minggu yang lalu. Kita masih lagi berada di dalam tajuk haji dan umrah. Baik, tanpa melengahkan masa, kita teruskan pelajaran kita pada hari ini. Minggu-minggu yang lalu kita telah belajar tentang syarat wajib haji dan umrah, pengertian umrah, pengertian haji, dalil haji dan juga hukum-hukumnya. Pada hari ini kita akan belajar pula tentang rukun haji dan wajib haji. Apa itu rukun? Rukun ialah perkara yang perlu dilakukan mengikut turutannya. Wajib haji pula ialah perkara yang wajib dilakukan kepada orang yang mengerjakan haji. Baik, kita tengok dulu kepada rukun haji. Baik, rukun haji ada 6. Yang pertama, niat. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf di Baitullah. Yang keempat, sa'i antara Safa dan Marwah. Yang kelima, bercukur atau bergunting. Dan yang keenam, tertib pada rukunnya. Baik, kita tengok satu persatu. Baik, niat. Setiap apa yang kita lakukan mesti ada niat. Kita nak solat ada niat, puasa ada niat, walaupun makan pun kena ada niat. Tapi yang penting niat itu mestilah lillahi ta'ala. Mesti niat kerana Allah. Datang sekolah niat kerana Allah. Datang belajar niat kerana Allah. Bukan datang sekolah niat kerana nak main dengan kawan. Bukan datang sekolah niat kerana emak suruh. Okey, semua benda yang kita lakukan di dunia perlu ada niat lillahi ta'ala. Baik, kita tengok pada lafaz niat haji. Okay, sama-sama kita baca. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sekali lagi. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku mengerjakan haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku mengerjakan haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Baik, seterusnya ialah wukuf di Arafah. Baik, apa itu wukuf di Arafah? Wukuf di Arafah ialah berada di bumi Arafah. Walaupun seketika dalam apa sebarang keadaan. Baik, waktu berwukuf di Arafah adalah apabila waktu gelincir matahari pada hari ke-9 Zulhijjah sehingga sebelum terbit fajar pada pagi 10 Zulhijjah. Baik, wukuf adalah rukun yang perlu ada di dalam semasa mengerjakan ibadah haji. Jika tertinggal salah satu daripada rukun ini, antaranya ialah wukuf di Arafah, maka tidak sah haji seseorang. Baik, semasa wukuf di Arafah, apakah yang dilakukan oleh para jemaah haji? Adakah duduk-duduk sahaja? Tidak. Semasa wukuf di Arafah, para jemaah haji perlu memperbanyakkan zikir serta doa. Baik, seterusnya tawaf. Ni rasanya masing-masing dah banyak dengar tentang tawaf. Iaitu tawaf ialah mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali. Baik, kita tengok pada jenis-jenis tawaf. Tawaf ni ada 4. Yang pertama, tawaf kudum. Tawaf kudum ini ialah tawaf selamat datang yang dilakukan oleh jemaah haji sebaik tiba ke tanah haram Mekah. Kemudian tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini ialah tawaf wajib. Maknanya kalau kita mengerjakan haji, kita wajib melakukan tawaf ifadah, tawaf rukun. Yang ketiga, tawaf wida atau tawaf wada', iaitu tawaf selamat tinggal. Bagi orang yang telah selesai mengerjakan haji, dia akan mengerjakan tawaf wada' ini. Dan apabila telah selesai mengerjakan tawaf wada', dia tidak boleh lagi berada di tanah haram. Maksudnya dia kena tinggalkan tanah haram, iaitu Mekah. Dan yang keempat adalah tawaf sunat. Tawaf sunat ini boleh dilakukan pada bila-bila masa. Rukun yang seterusnya ialah al-sa'i antara Safa dan Marwah. Rasanya ini ramai pernah dengar tentang Safa dan Marwah. Baik, Safa dan Marwah ini adalah berulang-alik perjalanan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Berulang-alik sebanyak 7 kali. Kenapa perlu kita berulang-alik antara Safa dan Marwah ini? Adalah sebagai memperingati peristiwa Nabi Ismail dengan ibunya Siti Hajar, yang mana ibunya Siti Hajar berulang-alik antara Safa dan Marwah untuk mencari sumber air. Baik, seterusnya adalah bercukur atau bergunting, ataupun biasa kita dengar sebagai bertahlul. Inilah dia bercukur atau bergunting.
Baik, bagi lelaki disunahkan untuk bercukur keseluruhan rambutnya. Perempuan tak perlu buka telekung dengan luasnya. Perempuan hanya disyaratkan sekurang-kurangnya memotong 3 helai rambut. Tapi bagi lelaki disunahkan untuk mencukur keseluruhan rambut. Baik, yang terakhir adalah tertib pada rukun-rukunnya. Setiap apa yang kita lakukan perlulah mengikut urutan. Seperti mana juga kita makan, tak bolehlah kita kenyang dahulu sebelum makan. Seperti mana belajar juga, tak bolehlah kita cemerlang dulu sebelum kita belajar. Seperti juga haji, kita perlu ikut rukun-rukunnya. Mula-mula niat dan diakhiri tadi dengan bertahallul. Tak bolehlah kita dah bergunting tahallul dulu, lepas tu baru kita nak niat. Tak boleh. Dia kena ikut urutan. Baik, seterusnya ialah perkara wajib haji. Tadi rukun, ini wajib. Wajib haji ini wajib dilakukan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji. Baik, wajib haji yang pertama ialah berihram di miqat. Apa itu berihram di miqat? Baik, berihram ialah berpakaian putih. Seperti mana kita tengok kalau orang mengerjakan haji, yang lelaki memakai pakaian kain putih tanpa ada jahitan. Yang perempuan pula memakai telekung berwarna putih yang menutup aurat. Okey, miqat. Apa itu miqat? Miqat ialah sempadan tempat atau masa. Miqat ni ada dua, miqat zamani dan miqat makani. Ni yang Suzah tunjukkan dalam gambar ini adalah miqat makani, iaitu sempadan tempat. Bagi orang yang mengerjakan haji, niat ihramnya dia kena keluar daripada tanah haram. Dia pergi ke tanah halal kat luar ni, dia akan niat ihram dekat tanah halal. Kemudian barulah dia setelah berniat tersebut, barulah dia boleh memulakan ibadah haji. Okey, seterusnya adalah meninggalkan perkara-perkara yang dilarang ketika ihram. Baik, dalam mengerjakan haji ada beberapa perkara yang tidak boleh dilakukan ketika sedang berada dalam ihram. Antaranya ialah memakai pakaian bersarung atau berjahit bagi orang lelaki, menutup kepala atau sebahagiannya bagi lelaki, dan juga menutup muka bagi wanita. Jadi sesiapa yang berpurdah ketika melaksanakan ibadah haji, dia perlu membuka purdahnya. Antara lain ialah memotong kuku, menanggalkan rambut atau bulu, tebang pokok-pokok, memakai bau-bauan, memburu binatang, serta memakai minyak atau memakai minyak di kepala atau janggut. Memakai sarung tangan juga tidak boleh. Ini adalah antara perkara-perkara yang dilarang ketika dalam ihram. Baik, seterusnya bermalam di Muzdalifah. Baik, setelah jemaah haji berniat miqat, mereka akan melakukan ibadah haji seterusnya. Baik, bermalam di Muzdalifah ini adalah berada seketika di Muzdalifah sebelum mereka melontar jamrah. Apa yang dilakukan di Muzdalifah ini? Solat, berdoa, dan juga ketika inilah perlunya mereka mencari batu. Batu tu untuk apa? Untuk mereka melaksanakan ibadah melontar jamrah ketika berada di Muzdalifah. Baik, jemaah haji berada di Muzdalifah pada 10 Zulhijjah, iaitu pada hari raya Aidil Adha. Mereka berada di sini. Kemudian malam tersebut, malam 10 Zulhijjah tersebut, mereka akan pergi melontar jamrah. Okey, inilah dia. Okey, setelah bermalam di Muzdalifah, mereka akan pergi melontar Jamratul Aqabah. Apa itu Jamratul Aqabah? Jamratul Aqabah ialah tempat untuk melontar bagi orang-orang yang mengerjakan ibadah haji. Baik, apa simboliknya kita melontar jamrah? Baik, melontar jamrah ini ialah ibarat kita melontar ataupun kita melontar Jamratul Aqabah ini ibarat kita melontar ke arah iblis. Ia adalah daripada kisah kisah Nabi Ismail serta Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ismail telah melontar iblis dengan batu sehingga buta matanya kerana dia menghasut kedua ibu dan bapanya untuk menghalangnya daripada dikorbankan. Baik, setelah melontar jamrah, orang-orang yang mengerjakan haji akan bermalam pula di Mina. Ini adalah pemandangan ketika berada di Mina. Ada kemah-kemah. Kemah ni bukanlah kemah-kemah biasa. Dalam ni ada kelengkapan yang alhamdulillah serba cukup untuk semua. Baik, mereka akan bermalam di Mina.
Kerana apa? Kerana selepas melontar jamrah tadi, mereka akan bermalam pula di Mina ini, dan mereka keesokan harinya mereka akan melontar jamrah lagi. Ini dia. Mereka akan melontar jamratul ula, jamratul wusta serta jamratul aqabah pada hari tasyrik, iaitu pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Baik. Itu sahaja daripada Ustazah pada hari ini. Sekian. Ma'assalamah.